Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada sahabat-sahabat yang baru saja masuk ke dalam IG Live MPMM Wisu, selamat datang. InsyaAllah sebentar lagi dalam jam 10 kita akan mulakan program kita pada malam ni lah, insyaAllah. Jadi sahabat-sahabat, rakan-rakan bolehlah bersedia mengambil wuduk ke dan bersedia dengan surah Yasin, tak pun menggunakan gadget ke Al-Quran, mana yang selesa lah, insyaAllah. Kita akan bersama-sama malam ni membaca Yasin, bersolidariti dengan saudara-saudara kita di Palestin, insyaAllah. Kita ingin membuat sedikit sumbangan lah, walaupun tak besar, insyaAllah dengan sedikit kita punya usaha kita untuk kita bersolidariti dengan saudara-saudara kita di Palestin, insyaAllah. So jadi kalian boleh prepare, kalian boleh bersiap-siap, cuba cari tempat yang selesa, cari tempat yang terbaik untuk kalian bersama-sama kami, bersama-sama saya membaca Yasin secara jama'i, secara berjemaah pada malam ini, insyaAllah. InsyaAllah pada jam 10 insyaAllah kita akan mula. Selamat datang. Sahabat-sahabat, insyaAllah. Jadinya itulah, saya sendiri, kami daripada MPMM sendiri mengambil inisiatif lah pada malam ni untuk kita sama-sama membaca Yasin, sebab kita lihat kalau kita mengikuti isu semasa sekarang ni, kita ikut setiap perkembangan yang berlaku di Palestin. Kita kalau lihat di Telegram, kita tengok di Twitter, Instagram, Facebook, bermacam-macam media yang membuat liputan mengenai update mengenai isu Palestin. Jadi kalau boleh cuba cari sumber yang betul, cari sumber media yang benar supaya kita dapat tahu, kita dapat sumber-sumber berita yang sahih. Jadi benda tu tak palsu. Mungkin ada daripada pihak Israel sendiri cuba nak counter apa setiap yang kita bagi berita tu, dia counter dengan benda yang tipu lah, benda yang fitnah. Jadinya cuba cari sumber yang betul, sumber yang sahih, supaya kita dapat isu tu, isu yang betul-betul yang terjadi di Palestin. InsyaAllah dalam 2 minit lagi, insyaAllah dalam 2 minit lagi kita akan mula pukul 10. Kita akan mula dengan bacaan Yasin, insyaAllah. Kita akan tunggu wakil daripada setiap persatuan di Medan, Indonesia, daripada wakil PKPMI Medan, daripada wakil Bada PKPMI Medan. Kita tunggu sekejap lagi dalam jam 10. Oh, PKPMI Medan. Macam mana nak request? Sebenarnya saya sendiri pun ini baru first time ni saya live. Jadinya cuba tengok kat bawah tu ada request, ada video, bentuk video tambah. Dalam tu dia ada video, bentuk video, dalam tu ada tambah. Cuba tekan tu. InsyaAllah. Harap rakan-rakan, sahabat-sahabat yang ada dalam ni dapat stay dengan kita orang, stay dengan kami semua, supaya kita boleh habis sampai ke penghujung acara, insyaAllah.
Ehsan, Masya Allah. Ehsan, sihat eh? InsyaAllah. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ni Harap mana? internet, harap line okey lah. Harap line okey lah ya. Okey. InsyaAllah. Dia apa dah? Mana seorang lagi sahabat kita? Mana sahabat kita? Sekejap Sebab uh, aku sendiri pun tak berapa nak familiar dengan live-live IG ni. Jadi Masya InsyaAllah, Allah. insyaAllah. Sama lah kita. Boleh tak tu? Boleh tak tu? Sahabat kita, kawan kita. Tengok Ikmal dah sini, Ikmal. Tengok dekat bahagian bawah. Tak pun kalau kena update kot. Maybe kena update. Kalau belum update lagi, kena update dulu daripada handphone kita tu, kena update dulu Instagram. And then baru kita boleh nampak feature-feature dia. Macam mana? Saudara Ikmal, sekejap tak lepas nak request. Rasanya cuba tengok dekat maybe kena update dulu kot. Sebab kalau ikutkan dekat bawah tu dia ada gambar macam emoji, macam gambar video, and then plus kan? Plus tu boleh tambah. So, kita sekejap saya cuba invite. Kalau boleh lah, insyaAllah. InsyaAllah. Lain agak tak stabil ya. Tak bergerak. Boleh ke? Saudara Ikmal boleh ke? Saya dah try untuk invite Ikmal. Nah, kalau boleh Ikmal, saudara Ikmal jangan keluar dulu lah. Instagram. Jangan keluar dulu. Kan? Saya cuba invite. InsyaAllah. Dah jam 10. InsyaAllah jadi kita akan mulakan. Jadinya saya akan brief sikit lah. Saya akan baca info sikit mengenai flow kita pada malam ni. Kita akan mulakan insyaAllah dengan bacaan Yasin. InsyaAllah saya akan conduct untuk bacaan Yasin pada malam ni, dan seterusnya kita akan berdiskusi. Kita akan share sedikit apa yang ilmu yang sedikit yang kita tahu ni daripada wakil-wakil panel, wakil-wakil daripada persatuan, daripada MPMM sendiri, saya sendiri, daripada Badar sendiri, dan daripada PKPMI sendirilah. InsyaAllah kita akan berdiskusi, berbincang, sedikit share apa yang kita tahu mengenai Palestin, mengenai Hamas kan. Jadinya selamat datang kepada yang dah join live pada malam ni. Dan seterusnya selepas sesi kita berdiskusi tu, kita dah sembang santai, seterusnya kita akan sebelum tutup kita akan sama-sama baca surah Al-Mulk, dan yang dia akan dikondak oleh saudara Zul Ihsan kita lah, dan penutup kita akan baca doa wihdah dan kunut nazilah. Selamat datang yang baru masuk. InsyaAllah harap kalian boleh bersedia untuk sediakan dengan surah Yasin, ataupun kalian boleh sedia dengan gadget kalian masing-masing untuk kita sama-sama membaca surah Yasin secara berjemaah, secara jama'i insyaAllah. Okay. Okay, internet dah.
Ihsan ada ke tu? Ada. Dengar. Tadi ada Sahabat-sahabat yang ada dalam, sahabat-sahabat yang ada pada malam ni, yang ada join kita pada malam ni, kalau kalian dengar suara saya, kalau korang semua dengar suara saya, boleh thumbs up macam ni. Tak pun komen lah apa-apa, tanda korang dengar yang apa yang saya cakap. Dengar tak? Jelas tak dengar? Dengar tak apa yang saya cakap, saya sampaikan pada malam ni? Jelas. Kalau dengar, korang boleh komen lah dekat bawah. Kalau saya dengar. Okey, Alhamdulillah. Kita masih menunggu saudara kita Ikmal Hazim, wakil daripada PKPMI Medan. Okey, sebentar ya. Wah. Mari koyak. Okey. Hello. Jap, kenapa Ihsan? Okey. Maaf. Kenapa Ihsan tak nampak Tak nampak? Ikmal, Hello. nampak Ihsan tak? Nampak Ihsan tak, Ikmal? Nampak Ihsan. Okey, cantik. Alright. Cuba tanya viewers, dengar suara tak? Dengar. Yang lain dengar ke? Kalau saya dengar. Hello. Line kau problem tu. Line Ya, kau problem tu. Maaf saya terlambat tadi. Beli internet dah. Baru tahu ada update. Saya dah agak lah. Dah inform dah sebelum ni untuk update dulu. Okay, insyaAllah. Okay, baik. Rasanya Okay, jom. kita dah nak kita mula. lambat. Kita nak teruskan kepada kita punya first main kita untuk bacaan Yasin. Harap sahabat-sahabat kita dah bersedia lah untuk surah Yasin. Tak ada surah Yasin, Al-Quran, tak pun dengan gadget kalian sendirilah, insyaAllah. Cari tempat yang selesa untuk kita sama-sama baca, insyaAllah. So kita boleh mula dengan bacaan Yasin, insyaAllah. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, baik, sebelum tu saya nak ingatkan semula, insya-Allah bacaan Yasin ni kita hadiahkanlah kepada, pertama sekali kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan yang kedua, pada malam ini juga kita khususkan bacaan Yasin kita kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestin, yang tengah sengsara, yang tengah menderita, yang tengah kepayahan, kesusahan. Kita sedekahkan kepada mereka dan kepada para syahid yang meninggal dunia di sana kerana ingin menegakkan jalan Allah, kerana ingin menjaga Masjid Al-Aqsa, menjaga Gaza. Jadi kita khususkan bacaan Yasin pada malam ini kepada mereka semua. Semoga ada tentera-tentera Allah, bantuan daripada Allah dapat membantu mereka dan kita semua, insya-Allah, khususnya umat Islam. Jadi insya-Allah, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم غافلون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا قوم اتبعوا المرسلين قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل الرحمن قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون
ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نكرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون
ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Insyaallah sama-sama kita kedatangan untuk membacakan doa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته للرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف والأسماء التامات وبما أظهرت في وجود لكل موجود من الآية البينات وبخفي لطفك المفرج عن كل محموم ومحزون المنفس عن كل مظلوم ومديون المخلص لكل مسجون يا مجري البحار والعيون يا من جعل خزائنه بين كاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون ونسألك اللهم أن تسلك بنا جادتك رضاك وأن تجعلنا أحلا ومحلا لسعادتك وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادة والمطالب وأن تجعلنا بين عبادك في كل حال ظافر الغالب وألا تحوجنا إلى أحد من خلقك من أمر رزقنا وأن تربط ألسنتنا المتوفيهنا بالمكروه في حقنا وأن تقرنا حركتنا
بالتوفيق، وأن تجعل رضاك أن خير مصاحب لنا ورفيق، وأن تتحفنا بالجلالة والمحبة، وأن تمن علينا بسرعة الإجابة. استجب اللهم دعاءنا يا الله، استجب اللهم دعاءنا يا رحمن، استجب اللهم دعاءنا يا رحيم، وحقق فيك رجاءنا، وادخلنا من حرز لطفك المصون بسر قولك حق. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحان المنافس عن كل مديون، سبحان المخلص لكل مسجون، سبحان عالم بكل مكنون، سبحان مجري بهار والعيون، سبحان من جعل خزائنه بين كاف والنون، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يا مفرج الحموم، يا مفرج الحموم، يا مفرج الحموم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. فرج عنا حمنا وغمنا فرجا عاجلا غير آجل يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, selesai sudah bacaan Yasin kita pada malam ni. Jadi insya-Allah moga-moga bacaan Yasin kita secara berjemaah pada malam ini, secara beramai-ramai kita membaca Yasin. Moga-moga Yasin kita, bacaan kita, sedekah Al-Fatihah kita kepada khusus pada rakyat Palestin, Allah dengar dan Allah angkat dan Allah membantu para pejuang mujahidin di sana insya-Allah. Jadi pada kesempatan ini sebelum itulah saya nak mengucapkan selamat hari raya, walaupun kita tak beraya. Walaupun kita tak beraya, kita tanda itu pun adalah salah satu tanda kita bersolidariti kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara kita di Palestin insya-Allah. InsyaAllah. Jadinya pada malam ini kita akan teruskan kepada kita punya perkongsian. Sebelum tu saya lupa untuk saya memperkenalkan kepada sahabat-sahabat saya yang join pada live pada malam ni. Pertama sekali sahabat saya daripada wakil daripada PKPMI Medan, saudara Ikmal Hazim. Sihat Ikmal? Tadi okey Alhamdulillah. Update tadi. Tak nampak kau. Oh, okey. And then saudara kedua kita. Saudara kedua kita, saudara Ihsan, wakil daripada Badar PKPMI Medan. Ihsan okey Ihsan Line okey Line tu nampaknya macam tak okey tu line tu. Itulah tu perasan juga tadi. Okey. Jadinya kita terus kepada sembang santai kita pada malam ni. Walaupun kita sembang santai, tapi topik dan isu yang kita share pada malam ni adalah topik yang hangat dan topik yang agak berat, sebab benda ni dah berlaku bertahun-tahun, isu Palestin dan Israel. Jadinya kita nak sebentar jadinya insyaAllah pada malam ni kita mulakan dengan perkongsian daripada saudara kita lah, saudara Ihsan. Saya dengar yang saudara Ihsan ingin berkongsi dengan kita mengenai apa itu Hamas. Apa itu Hamas, bagaimana Hamas ni ditubuhkan. Kadang-kadang ada yang saudara kita yang masih tak tahu, masih bingung, Hamas ni apa benda sebenarnya, Hamas ni gerakan apa, bila ditubuhkan. So mungkin saudara Ihsan boleh terangkan sikit mengenai gerakan Hamas ni dan siapakah figura Syekh Ahmad Yasin, orang yang susuk tubuh yang diguruni, ditakuti oleh Israel Zionis laknatullah. Jadinya insyaAllah boleh saudara Ihsan boleh berkongsi dengan kita mengenai Hamas lah, insyaAllah. Dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Hatim
sebab memberikan saya sedikit masa untuk memberikan perkongsian kepada rakan-rakan kita lah. Iaitu seperti yang kita tahu, Palestin sekarang sedang dilanda peperangan, yang mana peperangan antara Gaza dan juga Palestin sendiri dengan Israel. Jadi kalau kita lihat, ia merupakan salah satu ujian lah kepada saudara kita di sana. Ujian mereka, ujian setiap orang berbeza. Macam kita jugalah, kita pun diberi ujian sebenarnya. Kalau diikutkan, kita diberi ujian sama ada kita hendak menyokong ataupun membiarkan saja saudara kita di sana. Jadi sebagai kita yang seagama dengan mereka, seharusnya kita harus menyokong dan membela mereka yang sedang ditimpa ujian yang sebegitu rupa. Jadi untuk itu saya akan memberi perkongsian sedikitlah tentang sejarah ataupun penubuhan Hamas ini, dan juga siapa tokoh yang sangat diguruni oleh Israel Zionis ini. Jadi yang pertama adalah Hamas ini sendiri. Hamas ini adalah suatu gerakan Islam, yang mana kalau kita tahu gerakan Islam ini adalah banyak. Di setiap negara ada gerakan Islam. Jadi macam kita ambil satu contoh dalam Mesir. Mesir ada satu gerakan Islam yang mana yang terkenal, yang sangat terkenal, yang semua orang tahu sepatutnya, iaitu Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin iaitu satu gerakan Islam besar yang pada tahun yang sebelum ni pernah kita dengar bahawa Mesir ada berlaku pergolakan. Pergolakan pada tahun 2000 berapa ya? Atim? Tak silap saya 2000 pada Pergolakan Mesir. Yes, Mesir. Allah selamat. Pada tahun 2010. Tak pun 2000 ke bawah, 2010 ke bawah lah kalau tak silap saya. Bawah ya. Pergolakan Isai. Ya. Ada nak cakap? Tak ada. Okay, saya teruskan. Okey. Jadi Hamas ini adalah sebahagian daripada cabang daripada Ikhwan Muslimin. Yang mana kalau kita lihat Hamas ini tugas dia adalah mempertahankan tempat dia lah, iaitu negara Palestin, tempat daerah Palestin sendirilah, daripada ancaman penjajah macam Israel dan Zionis. Sama lagi. Okey, jadi Hamas yang sebenarnya yang panjang adalah Harakat Al-Islamiyah. Ia didirikan oleh Syekh Ahmad Yassin. Iaitu Syekh Ahmad Yassin ni yang telah disebutkan oleh saudara Hadir tadi, dan satu tokoh yang sangat diguruni oleh kami sendiri. Jadi untuk saya jelaskan tentang tokoh ini, saya akan terangkan tentang Hamas dulu. Okey, kan boleh insyaAllah. sebenarnya telah melakukan pergerakan pada tahun 1967. Pada tahun 1967 ini merupakan langkah yang pertama daripada Syekh Ahmad Yassin bagaimana mereka mencuba untuk mengambil kembali tanah mereka. Seperti yang rakan-rakan kita semua tahu, macam 15 Mei adalah hari di mana rakyat Palestin hilang kawasan ataupun tempat kediaman mereka. Ini adalah langkah awal pada tahun 1967 pergerakan Syekh Ahmad Yassin dan juga Hamas dalam mempertahankan kembali apa yang jadi melihat pada tujuan adalah untuk melindungi Palestin yang menentang penjajahan Israel dan juga tidak mengakui kependudukan Israel dalam tanah mereka sendiri. Yelah, siapa yang nak terima kan bila ada orang yang ambil hak kita ataupun tempat tinggal kita sendiri. Betul. Jadi secara keseluruhan kalau kita lihat gerakan Islam
Jadi kalau kita tengok Hamas ni, dia sebenarnya bukan gerakan Islam saja. Dia juga merupakan mereka ni merupakan dalam dalam makanan. Ihsan. Hello? San, line kau tak nak elok tu. Oh ya. Ya Fia. Okey dah. Oi, bila kau cerita pasal Hamas je, memang terus sekat-sekat. Itulah Nampak tu. Ni ada agenda ni. Propaganda ni. Okay. Sekat-sekat. Okey. Sambung tadi. Hamas ni bukan saja gerakan Islam. Tapi Hamas ni pun merupakan mereka hanya kacau. Okey. Allah. Teruskan. Muhammad. Ya Allah, Muhammad. Dia merupakan orang yang bertanggungjawab lah. Memberi bantuan sebenarnya. Bekalan makanan, pendidikan, lagi apa lagi? Hospital, perubatan dan sebagainya. Maknanya Hamas bukan sekadar gerakan Islam perang, tapi jadi cerita tentang soal ketenteraan macam Bridge Al-Qassam. Bridge Al-Qassam yang merupakan tugas yang besar dalam melindungi rakyat warga Palestin daripada ancaman Zionis. Dengan melindungi kalau ibarat macam kalau kat Malaysia kita boleh ambil parti politik apa yang kita boleh kaitkan? Kalau kat Malaysia. Sebab kalau Hamas gerakan ni Islam. Gerakan Islam. Yang saya tahu kalau macam Hamas ni dalam Palestin yang saya tahu dia ada beberapa parti politik yang sangat aktif macam Hamas dan juga Fatah. Jadi sekarang dikuasai oleh Hamas, yang dikuasai oleh Hamas dan mendominasi lah. San, lek San. Hello. Okey, dengar. Kenapa pernah berlaku? Okey. Berlaku kan? Konflik antara mereka sebab ideologi yang berbeza pernah berlaku. Tapi sekarang yang dominasi Palestin adalah Hamas. Kalau pernah dengar, kalau kat Twitter ke dekat Facebook ke Al-Fatah ni, bolehlah search. Sebab Al-Fatah ni pun merupakan watak yang tak penting juga lah kalau kita ketahui. Macam tu. Okay, berbalik kepada Hamas dah saya terangkan tadi. Balik kepada tokoh yang paling digulungi di kalangan Zionis sendiri, Israel, iaitu Syekh Ahmad Yassin. Syekh Ahmad Yassin. Kalau kita tengok dekat media sosial kita, macam dekat Facebook dan sebagainya, kita tengok dia hanya duduk dekat satu kerusi. Itu menandakan dah filter kan? Teruskan. Wow. Okay. Dengar. Okay, kalau kita tengok dia hanya duduk di satu kursi, makna kata kat sini dia merupakan seorang pemimpin yang dia ada keupayaan dari segi pergerakan. Maknanya dia lumpuh di bahagian kaki pada awalnya. Sebabkan pada dia mendapat kemalangan pada usia muda, tak silap. Kemudian setelah beberapa tahun, setelah dia habis belajar, kemudian dia masing-masing dia San, lag lagi San. Kok San bela robot ke kat rumah? Tahu dah. Okey. Macam Syekh Ahmad Yassin, okey. Kita teruskan lah.
Syekh Ahmad Yassin, Teruskan. dia lumpuh. Kalau kita tengok, pada awalnya dia hanya lumpuh kakinya saja. Tapi setelah dia dipenjara, didera, dihinggakan mata dibuka oleh orang-orang Israel, dia pun hidup boleh matanya dan boleh membaca cakap lah. Ihsan jangan hilang. Ihsan hilang. Ihsan jangan hilang dulu. Dengar. Okey, Teruskan. ketika dia di penjara. Okey, dia. Okey ni, Okey. dia mendapat kebadannya disebabkan ketika dia dimasukkan dalam penjara. Pada ketika itu ramai anggota Hamas telah dipenjarakan. Pada tahun 1988, mereka semua dipenjara dan mereka telah didera dan dipukul sehingga kan lumpuh seluruh badan dan buta sebelah mata. Dekat situlah anggota Hamas tidak dipenjara dan buat demo dan menuntut terhadap Syekh Ahmad Yassin supaya dapat dikeluarkan daripada penjara. Okey, setelah beberapa tahun dia dapat dikeluarkan daripada penjara dan inilah berlakunya intifada yang kedua. Intifada penjara itu maknanya berlaku pemberontakan lah, macam ingin Gerakan mengambil besar-besaran. mereka balik lah. Itulah berlakunya peperangan antara diorang. Dan kat situlah bermulanya Syekh Ahmad Yassin meninggal dan meninggalkan beberapa pesan. Kalau kita tengok dekat Twitter, ada 10 pesanan yang dapat kita baca lah. Macam kematian Syekh Ahmad Yassin agak tragis kerana ketika dia keluar daripada rumah, ketika dia keluar daripada rumah, dia telah ditembak oleh satu helikopter Apache, helikopter yang canggih. Dia ditembak di kepala dan di badan. Sebab kalau kita ikutkan helikopter tu sangat hebat sehingga dapat memecahkan kepala Syekh Ahmad Yassin tersebut dan juga badan, sehingga kan pecah badan-badannya, sehingga kan para pengikutnya sampai memiliki daging-daging. Kat situlah Allahu Akbar. Ya Allah, subhanallah. Jadi Allahu Akbar. kalau kita tengok ni, kematian dia bukanlah sia-sia. Kematian dia yang menjadikan anggota Hamas ni semakin bersemangat dalam menuntut ataupun melawan Israel ni sebenarnya. Jadi tengok betapa hebatnya perjuangan daripada Syekh Ahmad Yassin ni, Subhanallah. yang memberi semangat yang orang kata sangat berpengaruh lah. Orang dia serupa saya katakan, salah satu ulama yang agung di Palestin, dan dia merupakan orang yang sangat berpengaruh lah. Jadi sebab itulah tentu dia sangat takut akan beliau. Jadi untuk itu tadi yang dapat saya sampaikan, saya serahkan kepada saudara. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Perkongsian yang amat baik dan dahsyat daripada saudara Zul Ihsan menceritakan mengenai bagaimana Hamas ditubuhkan, macam mana Hamas bergerak, kan? Bila Hamas ditubuhkan, siapakah figura Syekh Ahmad Yassin itu sendiri. So kalau kita baca sendiri sejarah penubuhan Hamas ini dan siapakah, kalau kita betul-betul mendalami dan meneladani Syekh Ahmad Yassin ini sendiri, kita memang sangat kagum sebab apa yang telah disampaikan oleh saudara kita tadi, Syekh Ihsan. Jadi Syekh Ahmad Yassin ni dia
dia lumpuh, dia menggunakan kursi roda pergi ke masjid-masjid, menyampaikan tazkirah, menyampaikan ceramah yang boleh menggegarkan seluruh hati-hati rakyat Palestin itu sendiri. Jadinya lidah dan pemikiran dia sangat bahaya bagi rejim Zionis laknatullah. Jadi Dia sebab tidak itu mereka tapi dia betul. kuat. Jadi sebabkan itulah dia sangat digeruni dan ditakuti sampai orang yang duduk lumpuh atas kursi roda boleh buat apa je pun. Sampai dibom oleh pesawat ataupun kapal Jim Zionis laknatullah. Helikopter apa? Apache, dahsyat lah. So terima kasih kepada Sir Ihsan atas perkongsian, walaupun sekat-sekat geram rasa. Kan? Yang dengar dalam ni geram kan. Weh, apa ni sekat-sekat ni kan? Mana ni? Okay, so sebelum kita teruskan, terima kasih untuk yang masih setia bersama kita pada malam ni, yang tengok live malam kita, yang masih di depan gadget, handphone. So terima kasih pada malam ni. So kalau boleh korang ajak lagi kawan-kawan, siapa-siapa yang korang boleh ajak, rakan-rakan, saudara-mara, keluarga, ajak untuk sama-sama kita join pada malam ni, live pada malam ni insyaAllah. Okay, seterusnya kita akan berbalik kepada soalan kedua lah. Saya nak tanya kepada saudara Ikmal kan. Jadi kenapa kita ni rakyat saudara Islam lah, apa kaitan kita ni sebenarnya kan, seluruh umat Islam kat dunia ni, apa kaitan dia dengan umat Islam di Palestin? Boleh tak Ikmal beritahu, share sikit dengan kita semua supaya kita sendiri, saya sendiri dan penonton-penonton yang ada live pada malam ni rasa macam sedar, kita boleh muhasabah apa peranan kita sepatutnya, walaupun tak besar, sikit pun jadilah untuk kita bantu rakyat di Palestin. Boleh Ikmal sikit share apa yang Ikmal boleh share lah, insyaAllah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertama sekali, sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, isu Palestin merupakan isu sejagat, isu seluruh umat Islam pada hari ini. Alhamdulillah, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada MPMM dan sahabat-sahabat MPMM lah, yang mana telah menjayakan solidariti buat saudara. Pertamanya, ingatlah saudara, walaupun kita tidak bersama-sama dengan saudara kita di Palestin, tetapi yang menyatukan kita adalah akidah Islam. Yang menyatukan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang di sana itu bukanlah asing, mereka adalah saudara kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi wa ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang itu sehingga sehingga seorang itu mencintai saudaranya seperti mana dia mencintai dirinya. Benar, mereka yang di Palestin itu bukanlah mak kita. Mereka yang di Palestin itu bukanlah ayah kita. Mereka yang di Palestin itu bukanlah adik-beradik kita. Tapi ingat, atas nama kalimah La ilaha illallah, kita hari ini bersaudara. Sempadan bagi umat Islam bukan sempadan geografi. Sempadan bagi umat Islam bukan sempadan negara. Akan tetapi, sempadan bagi umat Islam adalah sempadan akidah. Yang membezakan kita dengan Yahudi, Israel. Birruh, biddam, nahdi kaya Islam. Hari ini kita melihat Gaza yang mana luasnya 500 km persegi, panjangnya 50 km persegi,
besarnya 10 kilometer persegi dalam keadaan Gaza, yang mana bumi yang sangat kecil diserang bertalu-talu oleh Israel, berbanding Afghanistan yang diserang Amerika, berjaya ditawan Amerika, berbanding Iraq, diserang Amerika, berjaya ditawan Amerika. Tetapi Gaza, bumi yang sebegitu kecil, masih belum ditawan Israel sehingga ke hari ini, menandakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. beliau perlunya helikopter Apache. Bayangkan, seorang ulama yang sudah lumpuh, tidak mampu mengangkat senjata, hanya duduk di kerusi roda. Nak bunuh dia, pakai helikopter Apache. Ketika subuh, Subhanallah. 24 Mac 2014. Betapa takutnya Israel pada tersebut. Oleh itu, kita yang berada di bumi Malaysia pada hari ini, kita tidak mampu angkat senjata seperti mana mereka. Kerana wakil kita di sini berbeza. Jadi dalam keadaan kita tidak mampu untuk mengangkat senjata, bukanlah bermakna kita tidak perlu buat apa-apa. Ingat, senjata umat Islam itu adalah doa. Doa yang doa adalah umat Islam ampuh. Berilah sumbangan pada tabung-tabung akaun rasmi untuk membantu mereka di Palestin. Akhir sekali, saya berharap perjuangan melawan Zionisme terus pada hati-hati setiap umat Islam seluruhnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Birruh biddam nahdika ya Aqsa. Birruh biddam nahdika ya Aqsa. Birruh biddam nahdika ya Aqsa. Inilah laungan-laungan yang dilaungkan oleh mujahidin, saudara-saudara kita di Palestin. Diorang melaungkan benda ni untuk tanda diorang membakar semangat untuk kita berjuang kerana Allah. Jadinya insyaAllah dahsyat sungguh perkongsian daripada saudara Ikmal. Kadang-kadang tu kita ialah kita kadang-kadang leka kan. Kita kadang-kadang leka, kita kadang-kadang alpa. Jadinya bila terjadi isu Palestin yang sebegini rupa ni, dia memperingatkan kita balik supaya kita kena sentiasa menyokong dan memberikan sokongan yang padu, walau sekecil-kecil apa pun sumbangan yang kita boleh bantu, kita bantu. Macam saudara Ikmal beritahu sebentar tadi, kalau boleh bagi sumbangan RM10 ke RM5 sekalipun, bagilah. Tanda kita ada tindakan, tanda kita bergerak, tanda kita cakna dengan saudara kita di Palestin tu. Jadi di sini juga saya ingin share juga sedikit informasi. Kan kita dah dengar daripada saudara Ehsan kita tadi mengenai penubuhan Hamas, siapa itu figura Syekh Ahmad Yassin, kemudian saudara kita juga, saudara Ikmal beritahu apakah kita ni patut bergerak membantu Palestin, apakah kita ni sepatutnya bergerak untuk kita cakna tahu tentang isu Palestin ni. Sebab kita sepatutnya tahulah, kita sepatutnya kena ambil tindakan sebab kita ni seperti saudara Ikmal katakan tadi, kita ni saudara se-Islam. Kita kena, orang kata cuba ke kiri, badan, seluruh badan, kepala semua terasa kita kan. So jadinya dekat sini saya nak share
kalau sahabat-sahabat yang masih ada dalam ni, kalau boleh jangan lupa korang stay di dalam. Kita akan ada lagi beberapa sesi lepas ni, akan baca, kita lepas ni kita akan ada bacaan surah Al-Mulk dan Qunut Nazilah sebagai penutup, supaya mudah-mudahan kita punya program pada malam ni solidariti dan bacaan Yasin kepada saudara di Palestin dapat berjalan lancar, insyaAllah. Jadi saya nak berkongsi sedikit. Sekejap, sebelum tu saudara kita Ehsan dah gone ke macam mana? Dah hilang ke macam mana? Wah, dia terus take out request tu. Macam mana? Macam nak masukkan dia? Dah invite dah. Ada ke? Dia ada? Okey, ada. Oh, ada. Jangan hilang saudara Ihsan jangan hilang sebab nanti nak kena conduct surah Al-Mulk. Okey. Baik, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, saya ingin berkongsi sedikit informasi mengenai, kalau kalian semua tahu sekarang ni tengah tegang peperangan antara Palestin dan Israel. Kalau kita boleh tengok sekarang kan, Palestin Brigade yang kalau kita ketahuan, Brigade Al-Qassam, apa sahaja kekuatan mereka, ketenteraan mereka tak terlampau besar seperti Israel. Dia orang punya facilities, military, barang-barang ketenteraan tak terlampau besar seperti Israel. Tetapi apa yang saya rasa, apa yang saya fikirkan, ya Allah, dahsyatnya diorang berjuang kerana Allah. Jadi bila kita berjuang kerana Allah, memang Allah akan bantu. Macam mana diorang serba kekurangan tapi Israel masih lagi belum dapat menawan Gaza dan Al-Aqsa. Macam mana? Itu semua adalah kehendak Allah. Itu semua adalah daripada pertolongan Allah. Jadi apa yang saya ingin kongsi, apa yang saya tertarik daripada siri peperangan mereka yang dah berlaku kurang berapa hari kurang seminggu lah, lebih kurang kan, kurang seminggu. Saya tertarik dengan bom roket mengenai Aiyash 250. Kan? Tahu kan? Aiyash 250 kan? Yang Aiyash 250. Brigade Al-Qassam menggempa-gemburkan mengenai Aiyash 250 ni. Diorang menggempa-gemburkan mengenai Aiyash 250 ni supaya Israel takut, gerun dengan teknologi yang dibangunkan oleh Hamas, yang dibangunkan oleh tentera Al-Qassam ni sendiri. Jadinya sebenarnya Aiyash 250 ni dah ambil daripada mana kan? So apa yang saya baca dan apa yang saya dapat tahulah mengenai Aiyash 250 ni, Aiyash tu sendiri sebenarnya adalah nama yang diambil bersempena Al-Syahid Al-Muhaddis Yahya Aiyash. Dia seorang yang hebat, dia gelar hero di Palestin pada satu ketika dahulu, dan diletakkan nama beliau ni di roket 250. Jadi 250 tu apa pula? 250 tu adalah jauhnya roket tu boleh pergi. 250 km boleh pergi roket tu. Dahsyat tak dahsyat kan? Dengan serba kekurangan, dengan serba disekat segala macam, tapi diorang boleh membangunkan satu teknologi roket yang boleh pergi sejauh 250. Maksudnya satu teknologi yang digembar-gemburkan, dan saya amat yakin masih ada banyak lagi beberapa teknologi yang telah dibangunkan oleh tentera Brigade Al-Qassam. So 250 tu dia boleh, tentera Brigade Al-Qassam ni boleh pergi sampai ke barat kalau tak silap, sampai ke penghujung Israel, di belah bawah. Kalau kita tengok kan peta tu kan, belah bawah tu boleh pergi sampai ke bawah. Saya pun memang buka Google Maps tu sendiri, tengok peta Israel tu, tengok daripada kalau nak detect daripada Gaza sampai ke bawah tu memang tak boleh jumpa, sebab Gaza tu kan dia tak boleh, memang tak detect Google kan. Tapi saya ambil yang lebih kurang dekat, luar sikit daripada Gaza tu, pergi ke bawah sekali memang jauh, sampai 250 km. So jauh. So roket tu boleh pergi sampai, jadinya kita sedia maklum yang baru-baru ni
roket IS-250 tu sampai ke airport. Airport di belah barat Israel tu kan. Ini sampai. Jadi masya-Allah dahsyat. So saya nak cerita sedikit siapakah Asy-Syahid Al-Muhandis Yahya Ayyash ni. Beliau dilahirkan pada 3 Mac 1966. Beliau ni merupakan engineer. Al-Muhandis tu sendiri orang gelar dia the engineer. So Al-Muhandis ni daripada bahasa Arab. So kalau kita dapat tahu Al-Muhandis ni yang berarti the engineer lah. So dia melanjutkan pelajaran dia di bidang engineering dan tamat perkuliahan dia, dan dia menerima sijil ijazah dia sebagai electrical engineering pada tahun 1988. Pada tu usia dia 22 tahun. Pada usia dia 22 tahun dia dah dapat ijazah electrical engineering. Jadinya dia ni berkobar-kobar lah. Lepas dia dah dapat ijazah tu, mestilah dia nak teruskan ke bidang master. So jadi dia nak teruskan ke bidang master di luar negara. Tetapi masa dia nak sambung pelajaran master dia ke luar negara, dia telah disekat. Dia telah disekat oleh rejim Zionis. Nampak tak? Laknatullah ni memang tak ada otak. Memang pengajar sebab diorang tak nak rakyat-rakyat Palestin ni keluar ke Palestin. Diorang hebat, diorang boleh improve diorang punya skill, dan bila diorang balik ke Palestin ni menyusahkan Israel. So sebab tu disekat. Tetapi Asy-Syahid Ayyash ni dia tak duduk diam. Kalau dia tak jadi dia ambil satu inisiatif, dia berjumpa seluruh rakyat Palestin, dan dia bantu rakyat-rakyat Palestin ni mengajar teknik-teknik cara membuat bom sendiri, basic cara membuat bom kepada seluruh rakyat Palestin supaya diorang boleh mempertahankan diri. Diorang buat molotov, diorang buat grenade, benda-benda yang simple, bom yang simple tapi boleh mempertahankan diri diorang. Jadi kat sini ada kisah menarik. Kalau siapa yang tak tahu lagi dan siapa yang dah tahu, ada kisah menarik mengenai peristiwa Ayyash, peristiwa Asy-Syahid Al-Muhandis Yahya Ayyash. Peristiwa dia macam ni. Pada waktu tu ada seorang Yahudi, dia nama dia Baruch Goldstein. Dia ni Yahudi laknatullah. Dia ni yang haram jadah dia ni kan. Masa umat Islam tengah solat, tengah khusyuk dekat Masjid Al-Ibrahimi, dekat Al-Khalil, 30 orang lebih umat Islam tengah solat waktu tu khusyuk. Si Baruch Goldstein ni punya anaknya, minta maaf, geram, dia baling bom tengah solat. Dia pergi baling bom, syahid semua. Syahid 30 lebih orang yang tengah solat syahid, meninggal dunia di Masjid Al-Ibrahimi. Tak apa benda tau, macam orang tengah solat kot. Orang tengah solat tak kacau kau pun, tiba-tiba kau ni yang perangai macam syaitan ni pergi baling bom kat orang. Moga-moga Allah kurniakan syurga buat mereka lah. Amin insyaAllah. Jadinya benda ni telah menggemparkan maksudnya seluruh rakyat Palestin. Geram lah. Mana tak geram ni kan, orang tengah solat tiba-tiba engkau nak ni. Jadinya benda ni dapat tahu Asy-Syahid Ayyash ni tahu benda ni, peristiwa ni. Jadinya lepas beberapa minggu lepas beberapa kejadian tu di Masjid Al-Ibrahim ni, Ayyash ni tak boleh duduk diam, dia nak serang balas. Jadi dia nak serang balas, and then dia serang balas lah kepada rejim Zionis ni. Dia buat serangan terhadap rejim Zionis ni, dia bom semua, dia serang balas. And then bila dah Ayyash ni serang balas, Israel confirm lah tak boleh duduk diam, and then dicari siapa dalang di sebalik pembalasan, balas balik ni, maksudnya counter attack kan terhadap rejim Zionis ni. So kerajaan Zionis ni dicari siapa dalang dia, dicari dapat tahu yang Ayyash ni, yang Al-Muhandis ni yang punya dalang, yang punya kepala punya. Bila dapat tahu, kerajaan Israel dapat tahu,
dia jadi, orang kata kalau tengok One Piece kan, orang jadi, dia jadi the most wanted lah, yang dicari-cari tentera Israel ni. Tentera Israel ni mencari-cari mana Ayash ni duduk, mana Ayash ni dicari. So jadinya Ayash ni terpaksa dalam tempoh 3 tahun, dia dengan keluarga dia terpaksa berpindah randah dari satu tempat ke satu tempat di Palestin. Dalam masa tempoh 3 tahun tu, Ayash tu sendiri dia terpaksa jadi Rabbi Yahudi, macam paderi Kristian tu. Dia terpaksa menyamar jadi tu. So cerdiknya tak cerdik, benda tu berkesan. Tentera Israel tak dapat kesan kat mana Ayash ni. Punyalah mana dia tak besar pun kan. Kalau ikutkan kecil pun boleh tak jumpa kan. Kalau nak ikutkan kerahan tentera ni, boleh dia cari, suruh tentera dia pergi cari. Tapi punya hebatnya tak dapat cari. Dia berjaya menyamar jadi Rabbi Yahudi ni. Maksudnya dia jadi macam paderi Kristian macam tu kan. Jadi dalam tempoh tu juga dia terus mengembangkan dia punya ilmu dia terus sebarkan ideologi dia kepada semua anak-anak muda, penduduk-penduduk kat Palestin. Jadi bila dah sampai ke kemuncak dia, macam mana Ayash ni boleh syahid. Ini adalah antara berita yang sedih, berita yang menggemparkan Palestin pada ketika itu. Penduduk Gaza, Al-Aqsa, semua time tu memang berduka cita macam mana boleh terjadinya pembunuhan terhadap Ayash ni. Apa-apa pun dia punya memang tragis lah. Dia dibunuh disebabkan kenalan dia sendiri, orang dalam. Allah. Kita boleh gelarkan sebagai munafik. Jadinya Allahu Akbar. Allah. Beremang bulu roma bila cerita kan. Tentera Israel telah bersepakat, telah bekerjasama dengan kenalan Ayash sendiri, orang yang mungkin kita dekat dengan Ayash, mungkin kenalan-kenalan yang telah mungkin dia setengah sibuk-sibuk menyampaikan ideologi ilmu dia kepada orang, tentu dia tak perasan. Kenalan dia telah memberitahu mengenai Ayash, di mana Ayash. Allahu Akbar. Jadinya itulah, macam mana sekalipun tentera dalam, maksudnya orang dalam ni memang sangat bahaya kan, munafik kan, itu sangat bahaya. Itulah maksudnya musuh utama Islam lah sebenarnya. Jadi masa Ayash dia mengangkat telefon, rupa-rupanya telefon yang diangkat oleh Ayash tu mempunyai bom. Maksudnya kenalan, maksudnya orang yang terdekat tu telah mensabotaj Ayash, dia telah letak bom dalam telefon. Bila Ayash angkat phone, ada orang call, telefon tu berdering, Ayash angkat, dekat telinga dia memang pom, meletup. Allahu Akbar. Dahsyat. Jadinya waktu tu seluruh rakyat Gaza, seluruh rakyat Palestin sendiri berduka cita dengan berita yang dapat. Bukan disebabkan kehebatan tentera Israel itu sendiri, tetapi disebabkan orang dalam. Sendiri memberitahu info di mana Ayash, dan dia telah bersepakat bekerjasama macam mana untuk membunuh Ayash. Jadi inilah sedikit perkongsian yang saya boleh kongsikan mengenai roket Ayash 250 tu yang telah membendel negara rejim Zionis Israel laknatullah. Jadi moga-moga kita dapat sedikit pengajaran yang setiap sahabat kita pada malam ni berkongsi. Moga-moga tak banyak pun sedikit jadilah untuk kita muhasabah diri kita, dan kita sekarang ni jangan menunding jari mencari salah siapa, mencari siapa yang salah. Engkau salah, engkau tak buat apa-apa, kau duduk diam je. Kita tak payah tunding jari dekat siapa-siapa, tapi kita tengok balik diri kita, apakah sumbangan kita, apakah yang telah kita buat untuk agama kita sendiri. Tolong waktu sekarang ni kita cuba bertenang dan kita bersatu hati demi Palestin dan demi negara kita. Jangan sebarkan negativity, teruskan sebarkan positivity. InsyaAllah kita kena bersatu hati demi agama kita, insyaAllah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar.
Takbir. Allahu Akbar. Allah. Jadinya alhamdulillah selesailah perbincangan antara perkongsian antara wakil-wakil dari setiap persatuan. Moga-moga sahabat-sahabat kita pada malam ni dapatlah sedikit input yang telah kita sama-sama share pada malam ni. Kita semua tak pandai, kita just nak make, kan, betul kan? Kita nak buat sedikit sumbangan kita nak gerak, adalah sedikit kita boleh tunjuk dekat Allah SWT nanti apakah sumbangan kita, apakah yang kita akan sampaikan, apa yang kita boleh buat pada masa sekarang. Jadi kita sebagai sahabat-sahabat yang muda, rakan-rakan, kita sedar tu sekarang ni memang kita seronok, tapi dalam seronok-seronok kita tu kena ada kesedaran, kan? Betul tak? Jadinya daripada Ihsan sendiri, kalau ada apa-apa benda yang nak disampaikan sebelum kita terus kepada acara kita sebelum lambat sangat ni nanti, Ihsan ada apa-apa nak cakap ke? Saudara Iqman. Saudara Iqman dulu. Okey, boleh Iqman. KPMI tinggi lagi. Saya tak tahu apa, tapi saya dengar FMM ada dah buat program dalam masa dekat. Kalau ada boleh iklankan. Ya. Okey, untuk makluman semua yang ada pada malam ni, insyaAllah pada Rabu ni, pada hari Rabu 19 hari bulan 5 ni, pada hari Rabu insyaAllah daripada FMM akan membuat bicara khas, live sharing juga macam ni dengan saudara Tuan Nadir An-Nuri. Kalau kenal, Tuan Nadir An-Nuri ni merupakan CEO Cinta Gaza Malaysia, CGM. Kalau korang tak tahu, korang boleh pergi tengok IG dia sekarang, Tuan Nadir An-Nuri. Nadir An-Nuri, dia pun antara dia merupakan rakyat Malaysia yang berada di Gaza. Dia antara yang tengah menguruskan sekarang, memang sibuk dia. Tengah menguruskan mengenai sumbangan, menyampaikan informasi yang terkini berkaitan Gaza, berkaitan Al-Aqsa. Jadi korang boleh pergi follow, yang belum follow boleh pergi follow, pergi kat page Instagram, dia ada page Instagram, page Facebook baru dia, sebab Facebook lama dia dah kena ban, dah kena restrict kan oleh Facebook. Facebook ni memang kita tahu kan. Jadinya Telegram dia pun ada, korang boleh pergi tengok sebab dia antara orang yang sangat hebat. Saya tengok dahsyat lah, dia memang sibuk dalam ni, lepas dia memang sibuk. Tengoknya macam tidur pun tak tidur. Dan kalau korang perasan hari tu, kalau tengok live dengan Miss Nina dan Noh Hujan, time tu memang saya sebab time dia tengah live tu, boom betul-betul dengar dekat dengan kawasan dia. Dahsyat tak dahsyat. Saya memang time tu sebab kalau tengok memang sebab dia masih lagi nak live, nak sampaikan message. Oh dahsyat, kalau kita dekat sana tak tahu macam mana kan. Dahsyat. So dia antara aktivis. So insyaAllah pada Rabu ni pukul 10 kita akan sama-sama live dengan Tuan Nadir An-Nuri. Dan kalau boleh korang join lah pada Rabu tersebut kalau korang nak tanya apa-apa soalan. Dan benda tu live tu terjadinya secara live depan mata kita. Tuan Nadir tu berada live di Palestin, di Gaza. Jadi kalau boleh sama-sama kita ikuti, insyaAllah sangat menarik lah perkongsian pada malam tu insyaAllah. Dan satu lagi, insyaAllah kalau ada rezeki, kita akan membuka tabung daripada mahasiswa Medan. Dan kalau boleh saya nak cuba perluaskan lagi di seluruh mahasiswa Malaysia yang menuntut di Indonesia. Kalau boleh kita nak kumpulkan semua sumbangan dari seluruh mahasiswa Malaysia di Indonesia, dan kita akan sumbangkanlah kepada Tuan Nadir tu nanti yang merupakan CEO Cinta Gaza Malaysia. Jadi itu sedikitlah kita punya sumbangan. Jadi insyaAllah mohon doa pada semua yang ada pada malam ni supaya tabung tu berjaya dilaksanakan. InsyaAllah saya cuba usahakanlah. Dan kalau berjaya insyaAllah dalam masa terdekat, mungkin paling awal besok kita akan lancarkan tabung tersebut insyaAllah. Dan kita akan umumkan jumlah yang terkumpul seluruh mahasiswa Indonesia. Kalau tak Medan, Indonesia, kita akan umumkan pada malam tu
jumlah maksudnya jumlah terkini yang telah kita dapat kumpulkan dari seluruh mahasiswa Malaysia yang menuntut di Indonesia. InsyaAllah doakan yang terbaik lah. Itulah sedikit iklan daripada saya. Mohon kita dapat jayakanlah program pada malam tu. Harapnya insyaAllah. Okay. Sebenarnya daripada Ihsan tak ada apa dah? Daripada Iqmal ada? Ihsan ada? Dah lewat pun. Tak ada insyaAllah. Jadinya insyaAllah terima kasih kepada semua yang dapat join pada malam ni. InsyaAllah sebelum kita tutup, kita akan mulakan dengan bacaan surah Al-Mulk, supaya sebelum kita tidur kita boleh baca surah Al-Mulk, sebab banyak fadilat dia kan. Dan lepas bacaan surah Al-Mulk, kita akan membaca bersama-sama. Yang korang kat rumah tu tengah duduk ke tengah baring ke, ready untuk kita baca sama-sama qunut nazilah. Manalah tahu antara kita yang dalam ni merupakan doa yang makbul. Kita tak tahu kan, kita tak tahu. Jadi kalau boleh bersungguh-sungguh pada malam ni, ikhlaskan hati kita kerana apa? Kerana Allah. Kita buat kerana Allah. Kita cuba tajdidkan balik niat kita semuanya kerana Allah, buat kerana Allah. InsyaAllah moga-moga Allah nampak usaha kecil kita ni. Usaha kecil kita ni moga-moga Allah berkati, rahmati, dan Allah redai lah usaha kecil ni, insyaAllah. Jadi tanpa kita buang masa, kita boleh mulakan dengan bacaan Al-Mulk yang dikondak oleh saudara Zul Ihsan, insyaAllah. Baik. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya kena buat ya. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت وهو العزيز الغفور. خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت البصر هل ترى ثم ارجع البصر كرتين ينقلب ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج يحرق بنزله ما نزل الله من شيء قالوا لو ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا إذا أصحاب السعير الذي شفع ربه وأسروا قولهم اجحروا إنه عليم بذات الصدور من خلق هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها والذي
أأمنتم من في السماء يكشفكم الأرض فإذا تمور أم أمنوا السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف ولقد ولقد كذب كذب من قبلكم فكيف فكيف كان كان نكير أولم يروا أولم إلى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن بكل شيء بصير أمن هذا الذي وهذا الذي يدلكم ينشركم من دون الرحمن الكافرون الكافرون أمن هذا أمن هذا الذي بل بل لجوا هو في عروق ونفور أفمن أفمن يمشي يمشي أحسن يمشي سويا على قل هو الذي الذي ينشأكم وجعل والأفئدة قليلا قليلا ما تشكرون قل هو قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه الذي ويقولون يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله فلما رأوه حسبته لما رأوا فتنسيهم أرأيتم أرأيتم إن أهلكني الله ومن أو رحمنا فمن يجير الكافرين ما آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم من يأتكم بماء صدق الله صدق الله Alhamdulillah. Syukur kita dah selesai untuk bacaan ilmu, surah ilmu. Moga-moga fadilat kita dapat fadilat lah untuk selepas kita membaca surah ilmu ni. Jadinya sebelum kita menutup, sama-sama insya-Allah kita akan membaca doa wahdah. Betul tak? Betul ke? Doa wahdah dan daripada saudara Ikmal, dan akan dibaca, Qunut Nazilah akan dibaca oleh saudara Ihsan insya-Allah. Boleh insya-Allah. Boleh mula ke? Harap yang ada dekat rumah tu yang sedang tengok bersedialah. Kalau tak tahu doa wahdah, boleh search Google. Pergi search kat Google doa wahdah. boleh mula. Boleh silakan. La ilaha illallah. لا إله إله إلا الله إلها واحدا إلها واحدا ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين مخلصين له الدين ولو كره المشركون
walau karihal musyrikun. La ilaha illallah. la ilaha La illallah ilaha illallah. Rabbuna wa rabbu abna'ina al-awwalin. Rabbuna wa rabbuna awwalin. La ilaha illallah. la ilaha La illallah illallah. Wahdahu wahdahu wahdah. wahdahu 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 wahdah. Anjaza wahdah. anjaza wa'dah Anjaza wa'dah. Wa nasar abdah. wa nasara 'abdah Wa nasara 'abdah. Wa azza jundah. wa 'azza jundah Wa 'azza jundah. Wa hazama al-ahzaba wahdah. wa hazama Wa hazama al-ahzaba wahdah. Falahul mulk falahul mulk Falahul mulk wa lahul hamd. wa lahul hamd wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit. yuhyi wa yumiit Yuhyi wa yumiit. Wa yuhyi Wa yumiit wa yuhyi. wa huwa hayyun wa huwa hayyun la Wa yamut huwa hayyun la yamut. biyadihi al-khair Biyadihi al-khair. ala kulli shay'in qadir. wa huwa ala Wa kulli huwa shay'in ala kulli shay'in qadir. Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar. Allah. Allahu akbar Allahu akbar. Terusnya Quran Nazilah. kita akan membantu Quran Nazilah mengikut alunan daripada UNIC. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuri a'da'ina wa na'udzu bika ونعوذ بك من شرورهم. اللهم syarri بارك شمه فرق جمعه وشتت كلمته وسلط عليهم وسلط عليهم كلبا كلاب يا قهار. ya Allah ya الله يا الله Allah munzil al-kitab إلى الكتاب ومجري السحاب يا حازم الأحزاب انزهم انصرنا أنت ya Allah kamilatan كملتكم كموجبات لهر musuh-musuh kejahatan mereka. ya Allah Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, dan mereka. Ya Allah, pilihan mereka. Ya Allah, makan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Sama Musa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. dan kitab diterangkan Allah tewaskan Menewaskan tentera asa, kalahkan mereka, kalahkan untukkan Allah Muhammad wa ala alihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Berakhir sudah berakhirnya bacaan Quran Nazilah oleh saudara Ihsan sebentar tadi.
boleh berakhirlah live sharing kita pada malam ni. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Takbir. Allahu Akbar. Birruh biddam nahdika ya Aqsa. Jadi saya ingin petik sedikit surah daripada surah Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi kita berpegang teguhlah kita dengan tali Allah dan janganlah kita bercerai-berai. Bersatulah kita demi Palestin, bersatulah kita demi agama kita sendiri, insya-Allah. Jadi di sini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada wakil daripada PKPM Medan, Saudara Ikhmal Azim, dan wakil Badar PKPM Medan, Saudara Zul Ihsan, kerana sudi menerima jemputan daripada MPMM untuk kita sama-sama live sharing, walaupun dia agak ad hoc, program ad hoc, tapi alhamdulillah kita dapat jaya kan. Dan ada yang tengok dan ada yang share untuk kita punya live pada malam ni. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang sudi daripada awal sampai habis sharing kita pada malam ni. Sudi tengok kita tadi berceloteh memberi share perkongsian sedikit. Moga-moga yang dapat ibrah, dapat pengajaran di setiap hati-hati kita. InsyaAllah itu saja daripada saya. Moga jangan lupa untuk Rabu ni insyaAllah kita akan ada lagi live sharing tapi bersama orang yang hebat, iaitu Tuan Nadir An-Nuri. Pada Rabu ini save the date dekat tarikh dekat korang handphone masing-masing, hari Rabu 19 bulan 5 pukul 10 malam insyaAllah, di IG MPMM USU. Yang belum follow di IG MPMM USU, di Badar PKPM Medan dan PKPM Medan, insyaAllah follow IG jangan lupa, jangan tak follow nanti dapat update yang terkini insyaAllah. Alright, itu je daripada saya sendiri. Kita tutup dengan tasbih Farah dan surat Al-Asr. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Insana fi allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Okey, jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua yang sudi. Terima kasih Kemal. Terima kasih Ihsan. Tim. Aduh. Okey. Sama-sama. Laporan. Main gambar ni. Screenshot. Dah 1, 2, 3. Dah Allahu Akbar. Okey. Okey dah. Okey, selamat malam semua. Jangan lupa tengok lagi live update daripada bumi Palestin, insya-Allah. Bersama Nadir An-Nuri. Ya, insya-Allah. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.